Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian online kita, tadabbur sambungan surah Al-Kafirun. Pada petang ini insya-Allah surah An-Nasr, iaitu idza jaa. Surahnya walaupun agak cuma 3 ayat saja, setelah 1 dan 4 ayat, 4 surah yang ada 3 ayat. InsyaAllah kita cuba bertadabbur. Semoga Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud sebenar untuk kita beramal dengan ayat An-Nasr insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr iaitu surah yang 111, surah 110 selepas surah Al-Kafirun. Hubung kait dengan surah Al-Kafirun ialah Al-Kafirun merupakan satu surah yang Allah telah perintahkan untuk mufarakah, untuk memutuskan hubungan dengan golongan kafir. Yakni golongan kafir bila dia tak boleh makan dengan Rasulullah, mereka ubah strategi, pergi berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasul, wahai Muhammad, tak boleh jadi kita masih selalu tidak sekata. Maka bagaimana kalau kita buat runding cara di mana setahun kami ikut ajaran kamu, tahun yang kedua kamu ikut ajaran kami. Maknanya bercampur dalam ibadah. Maka di sini Allah turunkan surah Al-Kafirun untuk memutuskan hubungan dengan golongan-golongan yang menyeru kepada perkara ini, memutuskan hubungan dengan cara-cara ibadah yang semacam itu. Maka berkenaan dengan itu, sambungan dalam surah An-Nasr ialah bila mana Nabi merasakan tergugat dari segi tabligh dia kepada masyarakat. Dia nak menyuruh masyarakat supaya semua, kalau boleh, masyarakat umat dia ini akan beriman kepada Allah. Maka bila buat perkara ini, bila timbul arahan semacam ini, seolah-olah kelancaran dakwah tersekat kerana sebahagian besar telah diperintahkan untuk memutuskan hubungan. Maka Allah turun surah An-Nasr, yakni tasliyah. Surah tasliyah supaya apa? Supaya memujuk Nabi supaya jangan risau, jangan takut, segala ubah hati, segala nak ajak kepada agama ilahi, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hanya menyampaikan sahaja, wahai Muhammad, dan kalau kamu ikut arahan aku, ikut strategi aku, maka insya-Allah aku pasti beri kemenangan. Maka surah An-Nasr ialah surah pertolongan Allah. Bila ikut segala arahan dia, tinggal larangan dia, buat suruhan dia, insya-Allah pasti pertolongan Allah akan sampai. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, kita masih ingat, kita kena faham maksud tujuan penghidupan kita ialah nak dapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ada 2 perkara yang besar. Kita ada hajat dan kita ada masalah. Hajat kita sama ada hajat kecil dunia ataupun hajat besar di akhirat. Ataupun masalah kecil dunia, masalah besar di hari akhirat. Dan untuk memenuhi 2 perkara ini, maka perlunya pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah di sini ialah segala masalah kita, insya-Allah Allah akan selesaikan. Segala hajat kita insya-Allah Allah akan kabulkan dengan syarat kita mengenali dia, kita ikut segala arahan dia. Yakni bila kita nak pertolongan Allah dalam seluruh hidup kita, ada hajat ke, ada masalah ke, maka kita perlu mengikut cara Allah.
Cara Allah bagaimana? Seperti mana dia tunjuk ke dalam kitab dia, seperti mana dia utuskan Nabi yang supaya tunjuk pada kita cara-cara amalan dia. Maka bila kita buat dua perkara ini, betul-betul ikut arahan dia, mengenali dia, maka segala permohonan kita diaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kita, insya-Allah Allah tutupkan. Segala masalah hajat kita, insya-Allah Allah selesaikan, kabulkan. Segala persoalan, maknanya segala kebaikan kita pun, maka Allah jaga supaya kita istiqamah dengan kebaikan tersebut. Maka itulah jadi bila Allah perintahkan ayat ini, maka inilah intisari dia, pertolongan, kemenangan pasti sampai kepada golongan yang kenal Allah, golongan yang ikut arahan Allah, golongan yang sabar, golongan yang berjuang di jalan Allah. Insya-Allah Allah akan pastikan kemenangan seperti mana tema surah An-Nasr. Kita baca, kita bertadabbur surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullah. Idza apabila jaa telah datang apa dia? Nasrullah, pertolongan Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah, maknanya segala bila kita ikut arahan dia, Allah pasti sampaikan pertolongan dia. Apa dia pertolongan dia? Pertolongan dia kat sini ialah sama ada pertolongan dalaman, hati kita tenteram, hati kita tidak keluh kesah, hati kita dekat sangat dengan Allah, jauh dengan syaitan yang selalu membisikkan kita. Maka itulah pertolongan dalaman. Pertolongan luaran, masyarakat dengan fitnah-fitnah dunia, maka Allah bagi pertolongan yang ini. Maka segala pertolongan, idza jaa nasrullah, pasti akan sampai kalau kita ikut format yang kita sampaikan tadi. Wal fathu, dan tadi pertolongan, dan pasti kemenangan akan sampai. Bila pertolongan sampai, pasti ada kemenangan. Al-Fatah, menang. Menang dalam maksud ayat ini ikut tafsir ulama ialah dengan pembukaan kota Mekah. Fatah Mekah, pertolongan menang kota Mekah. Menang sekali lagi, menang sebelum tu tahun yang ke-6 Hijrah, menang dalam perjanjian Hudaybiyah. Kesan daripada kemenangan Hudaybiyah tersebut, tahun yang ke-6 Hijrah masuk tahun yang ke-8 Hijrah, maka Nabi telah membuka kota Mekah. Membuka kota Mekah. Buka macam mana? Buka kota Mekah ini maksudnya hampir ke semua sekali orang Arab jahiliah telah bertukar daripada musyrikin kepada Muslim sejati, kepada orang Islam, bertukar. Maka bila bertukar, masyarakat bertukar, maka negara pun bertukar coraknya daripada musyrikin kepada mukminin, kepada muslimin. Maka itulah kemenangan sebenarnya. Maka kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, nak capai kemenangan, nak capai pertolongan Allah bukannya jalan singkat. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun di Mekah? Lepas dilantik menjadi rasul, 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, berapa orang yang telah Allah buka pintu hati untuk beriman dengan Allah, untuk mengikut Rasulullah? 200 orang lebih. Cuba bayangkan. Selama 13 tahun cuma 200 orang lebih saja yang boleh menerima ajaran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun selepas itu Allah perintahkan Nabi, bila berlaku berbagai-bagai ancaman, bila berlaku berbagai-bagai sekatan untuk menyebarkan dakwah tabligh kepada orang Arab ini, maka Allah perintahkan Nabi supaya berpindah di Madinah. Maka Nabi pun berhijrah. Tengok betapa seksanya Nabi. Dihina, diseksa masa di Mekah. Apa hukuman saja, apa tindakan daripada orang Arab jahiliah untuk Nabi, tapi Nabi tetap sabar. Nabi tetap sabar. Pasal apa? Pasal Nabi yakin dengan kesabaran, dengan perjuangan saja pasti pertolongan Allah akan sampai. Jadi ayat ini Allah kata, apabila
telah sampai pertolongan dan pasti aku beri kemenangan. Maka pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi masuk semula kesan daripada perjanjian Hudaybiyah ke Mekah. Maka ketika itulah kemenangan dengan pembukaan kota Mekah. Setelah 8 tahun, 13 tahun di Mekah, tahun 8 campur 8 tahun di Madinah, selama 21 tahun baru Allah beri kemenangan. Maka tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan singkat untuk berjuang untuk dapat kemenangan, maka pasti memakan masa yang lama. Pernah satu ketika Nabi sahabat-sahabat letih sangat, penat sangat duduk di Madinah dan Mekah, mendapat tentangan, ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Maka ketika itu mereka jumpa Nabi di Kaabah. Mereka jumpa Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak berdoa minta pertolongan kepada Allah supaya apa? Supaya menolong kita semua ini, menolong kita semua daripada keseksaan sangat oleh golongan Arab jahiliah. Dah Bilal diseret dengan kuda, ditindih batu, Sumayyah direndam air panah dah. Apalagi sahabat-sahabat yang kena. Ramai sangat diseksa, dibunuh untuk meneruskan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawab Nabi ketika itu? Apa jawab Nabi ketika itu? Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat dia ini, itu tentang Al-Quran juga. Bagaimana umat-umat yang dahulu, bagaimana umat-umat yang dahulu diseksa jauh lebih teruk daripada kamu semua. Maka wahai sahabat, kamu jangan gopoh untuk menerima pertolongan Allah. Tengok umat-umat dahulu, umat siapa dia umat. Contoh nak beriman saja, dalam surah Yasin Allah ceritakan bagaimana utusan Nabi Allah Isa datang ke satu perkampungan sana untuk menyebarkan ayat Allah. Tiga orang, mula-mula utusan 3 orang. Dia nak rejam, dia nak bunuh. Datang seorang lagi, maka direjam dan sebagai rejam hingga mati. Kesemua sekali ke 4 orang utusan. 3 orang campur seorang, 4 orang utusan dibunuh. Begitu juga dengan nabi-nabi. Nabi Yahya digergaji, nabi-nabi lain dibunuh. Sahabat-sahabat Nabi ketika itu di berbagai-bagai cara. Pasal apa? Bukan senang nak dapat pertolongan Allah. Allah nak uji dengan musibah baru capai kemenangan dia. Kita tengok bagaimana Fir'aun. Bagaimana ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir, orang kuat dia. Berlawan dengan Nabi Musa. Tapi dia tengok saja mukjizat Allah, ular Nabi Allah Musa, maka dia yakin itu bukan sebarang sihir. Maka dia pun berubah. Dia yakin dengan ayat mukjizat Allah tersebut, maka dia pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut sahabat Nabi Allah Musa. Apa perintah Fir'aun? Perintah Fir'aun untuk apa? Wahai ahli sihir, betul tak betul kamu nak beriman dengan aku ke mengikut Nabi Musa? Mereka memilih dengan Allah, dengan Nabi Musa. Maka Fir'aun, apa jalan Fir'aun? Fir'aun memerintahkan orangnya memotong silang. Potong tangan kanan dengan kaki kiri, potong kaki kiri dengan tangan kanan. Apa jawapan ahli sihir? Dia, wahai Fir'aun, atas dunia kamu boleh hukum aku, kamu boleh buat berbagai-bagai, tapi di hari akhirat nanti kamu tak mampu untuk menghukum aku, kerana Allah saja yang ada di hari akhirat. Tengok tuan-tuan puan-puan, bila Nabi cerita bab ini kepada sahabat dia, barulah sahabat sedar. Maka mereka agak gopoh meminta pertolongan Allah. Sedangkan syarat untuk Allah memberi pertolongan, syarat untuk Allah memberi kemenangan tak sampai lagi. Maka apa dia ibrah yang kita boleh ambil kat sini? Ibrah kita yang kita boleh ambil di sini ialah bila kita ada hajat, nak suatu hajat, janganlah setakat 2 hari 3 hari berdoa dengan Allah, kita terus nak Allah kabulkan hajat kita. Begitu juga dengan bila kita ada masalah, ada sakit ke, ada masalah peribadi ke, ada masalah apa-apa masalah sekali ke, jangan serik, jangan setakat berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan saja. Berdoa berterusan hingga cukup syarat baru Allah kabulkan permohonan. Malah kalau tak kabulkan dunia pun, Allah akan bagi kabul di hari akhirat. Kemenangan yang paling besar lagi.
Kita nak yang mana? Maka Allah jawab persoalan ini dalam surah kita rujuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bagaimana untuk sampai ke tahap kita yang jangan cepat rasa putus asa berdoa. Rasa cepat putus harapan memohon hajat dengan Allah ataupun memohon untuk menyelesaikan masalah dengan Allah. Allah ceritakan untuk orang-orang yang beriman apa syarat dia. Ayat 214 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum? Adakah kamu mengira? Hisab. Adakah kamu mengira apa? An tadkhulul jannah. Kamu nak masuk syurga aku dengan senang? Adakah kamu berkira-kira senang-senang kamu nak masuk syurga aku? Tengok Allah tanya. Seperti mana? Tanyanya apa tu sahabat tadi kepada Rasulullah. So Allah minta berdoa. Tu pertolongan tadi. Maka pertolongan yang paling besar ialah nak bagi syurga. Maka Allah kata, adakah senang-senang aku nak bagi syurga aku ini? Walamma, padahal di sisi aku, walamma ya'tikum belum datang kepada kamu. Kamu tak cukup syarat lagi ni. Di sisi aku, kamu saja kamu rasa penat, kamu rasa letih, kamu rasa duduk dalam majlis ilmu baru 3 hari, dulu majlis ilmu baru 3 hari berdoa mengharapkan Allah tolong. Dah, baru 3 bulan, baru 3 tahun berdoa dengan Allah untuk menyelesaikan masalah. Kamu rasa dah lama dah. Tapi kamu belum cukup syarat, wahai hamba. Dan ayat ni, walamma ya'tikum, padahal belum sampai lagi di sisi kami. Apa dia? Mathalul lazina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang berlalu sebelum kamu. Maknanya sebagaimana Nabi cerita dengan pertanyaan sahabat-sahabat dia tadi, Allah cerita, Allah nukilkan dalam Al-Quran dia bagaimana kaum-kaum terdahulu sebelum Allah naikkan darjat, sebelum Allah tolong dia, sebelum Allah bagi kemenangan hari akhirat dengan dia, yakni Allah akan uji dahulu. Maka dalam kehidupan kita, tuan-tuan puan, ada 2 bentuk ujian yang Allah nak uji kita, sama ada kita memenuhi atau tak memenuhi syarat kita hidup di dunia. Nak menang dunia, nak menang di hari akhirat, kena melepasi ujian. Apa dia ujian? Allah cerita ujian dia ialah masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Tiga bentuk ujian. Kita cek diri kita. Ibrah sini adakah kita telah melepasi ujian-ujian ini, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan? Dalam tempoh kita hidup dunia, berbuat amal dengan Allah, kononnya Al-Quran dan Sunnah, belajar benda macam ini, adakah kita melepasi ujian ini? Sebab tu sahabat-sahabat takut bila dia tidak diuji. Sayyidina Ali pun takut, Ali radhiyallahu anhu, dan Umar pun takut bila tidak diuji. Kenapa takut? Pasal dia risau, dia nak beriman dengan ayat ini. Tapi kita belum baca ayat ini. Kalau baca kita faham, kita tak memberi tumpuan, tak bertadabbur ayat-ayat semacam ini, kita mampu nak beramal dengan semacam ini. Pasal apa? Allah kata, aku uji kamu sebelum aku bagi kemenangan. Apa dia? Masathumul ba'sa, telah menimpa mereka tadi orang-orang sebelum kaum kita ini, iaitu al-ba'sa. Apa dia? Ujian kemiskinan. Kita kaya saja, gaji besar, perniagaan untung, tak pernah uji dengan miskin. Jadi kita tak rasa susahnya macam orang miskin. Bila kita berpuasa 1 hari saja, letihnya puasa ini. Orang miskin, entah berapa hari dia tak makan, tak minum. Tapi kita 1 hari puasa pun dah merintih, letih. Duduk tidur saja, tak nak bekerja buat, tak nak beramal pun setengah. Pasal rasa kononnya dah letih sangat untuk jalan Allah berpuasa. Sedangkan orang miskin, Allah kata diuji dengan miskin. Yang kedua, wad-dharra'u, dengan wad-dharra ini dengan ujian sakit. Ujian sakit, ujian berbagai-bagai masalah dah. Berbagai-bagai masalah. Kita ujian sakit sikit pun tak nak berdoa dengan Allah. Berdoa mungkin 3 hari, 4 hari saja. Tapi buat perkara-perkara lain. Uji dari segi apa lagi? Dari segi perkara-perkara yang pelik-pelik, perkara-perkara penyakit yang pelik-pelik, kita mula tak berdoa dengan Allah pasal kita nak cepat keputusan. Tak beramal dengan ini, tak nak cukup syarat lagi. Maka kita cepat berputus asa, kita mula cari ilah-ilah yang lain selain daripada Allah. Tak dapat anak 10 tahun.
ataupun 20 tahun, terus kita pergi cari. Pergi cari mana? Pergi cari kubur-kubur ulama kononnya minta dengan roh. Pergi di Langkawi, pergi dengan Pulau Dayang Bunting. Tak dapat jodoh 3 tahun, 4 tahun dah rasa risau dah. Pergi di Bukit Jabal Rahmah di Mekah. Pergi sana, jangan nak berdoa, jangan nak minta dengan perkara-perkara ini. Nampak tak perkara-perkara ini? Kita cepat berputus asa. Tapi kita tak sedar. Pasal tak beramal dengan ayat ini. Ayat-ayat Allah nak uji kita dengan wadharra'u. Dan yang ketiga, wazulzilu. Allah uji, Allah goncang hati kita, goncang keimanan kita, sejauh mana kekuatan dalaman kita. Sebab tu kemenangan dalaman dan kemenangan luaran. Jadi Allah goncang sehingga mana? Tengok sehingga jangan cepat sangat berputus asa dengan penyakit kita. Jangan cepat sangat berputus asa dengan sebarang hajat yang Allah tak kabulkan. Zaman dahulu, Nabi-Nabi dan sahabat dia, hatta yaqulur rasulu, hatta sehingga berkata rasul-rasul, wallazina, dan orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman ma'ahu, bersama dengan rasul tadi. Berkata rasul-rasul, pasal penat sangat dan mereka ni menerima ujian ni. Dah dibelah kepala, dibelah badan dengan gergaji, berbagai dibunuh dah. Maka sahabat-sahabat penat sangat, maka dia pun berkata, dia kata apa? Tengok dia. Wahai Allah, mata nasrullah. Bila datang pertolongan Allah? Tengok, tuan-tuan, puan-puan. Mereka tetap beriman. Penyakit macam mana pun masih merayu dengan Allah. Wahai Allah, bila pertolongan kamu, wahai Allah, bila kamu sembuhkan penyakit aku, wahai Allah. Tengok. Nah, betapa keimanan diuji dengan miskin, diuji dengan penyakit, diuji dengan goncangan hati, tetap mereka menanya Allah di atas segala hajat dan segala masalah. Tetap mereka memberi tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, mata nasrullah, bila datang pertolongan Allah. Maka bila mereka dah cukup syarat, bila mereka dah diuji dengan berbagai-bagai ujian tadi, maka Allah jawab, ala, ketahuilah, Allah iklankan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dah dekat sangat. Maka nak kaitkan dengan Nabi tadi, maka selepas tahun yang ke 21, 21. Kalau ayat ni turun tahun yang ke-14 ke 13, 15 Hijrah ke, berapa lama lah. Maka berapa lama Allah kata dekat sangat, dekat-dekat pun 2-3 tahun juga. Bukan 2-3 bulan, 2-3 tahun juga baru pertolongan Allah akan sampai. Tengok tuan-tuan, puan-puan, sebagai dalil bukti kita jangan cepat sangat kita mengharapkan setiap hajat kita, setiap hajat kita, setiap masalah kita dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita memenuhi syarat-syarat yang Allah telah tetapkan. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat dalam surah Ali Imran pun ada. Surah Ali Imran ayat ke 142 ke, sama juga. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu ingat nak senang-senang masuk syurga aku? Dah walamma mas'al lazina najahadu, walaupun di sisi kami, kamu belum lagi berjihad. Tak ada jihad, tak ada berjuang pun kamu ni. Duduk kat rumah saja. Tak pernah nak keluar, tak pernah nak menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang-orang Muslim yang lain ataupun bukan orang-orang kafir yang lain. Kamu tak pernah sampaikan benda lagi. Tapi kamu marah dengan mereka. Mereka susah, mereka jahat, mereka degil. Tapi kamu tak pernah mencuba berjihad nak menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Cek diri kita masing-masing. Di mana diri kita? Adakah kita beramal dengan ayat ini, jahadu? Dan juga kita ni termasuk golongan orang yang minkum bersabar dengan Allah Subhanahu, berjihad di kalangan mereka, dan orang yang sabar di kalangan mereka. Allah tanya ayat dia, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah senang-senang nak masuk syurga aku tanpa diuji dengan perkara-perkara tadi. Itu bab ujian musibah. Ada juga dalam ayat lain ujian bab kenikmatan, bab harta kaya, bab melimpah rupa, dia masuk golongan istidraj pula. Maka itulah bertadabbur ayat ibrah yang kita boleh ambil di sini. Cek diri kita sejauh mana diri kita nak dapat segala hajat, nak selesaikan segala masalah.
adakah kita memenuhi syarat-syarat yang Allah telah tetapkan dalam ayat dia, maka kita kena beramal dengan ayat ini, meyakini suatu mesti daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ayat tadi idza wal fath, menang, dapat kemenangan dengan pembukaan kota Mekah, maka mereka menang ketika itu. Menang, kenapa menang? Maka dalam tempoh kemenangan ini, selepas dalam tempoh masa Nabi pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, lebih kurang berapa ribu? 10,000 orang mukmin ketika itu. Orang Islam ni dah seramai 10,000. Maka ketika ini dan 2 tahun selepas itu, dalam haji terakhir, dalam haji wada itu terakhir itu, maka dah 100,000 lebih. Ahli tarikh, ahli hadis tak dapat maklumat yang tepat lah berapa jumlah tu, tapi mereka mengatakan anggaran mereka 100,000 lebih. Tengok, itulah kemenangan. Daripada 10,000 meningkat 10 kali ganda kepada bukan 10 kali ganda, 10 ke 100 ribu. Tengok, itulah kemenangan yang Allah janjikan. Kenapa menang? Pasal mereka beramal dengan ayat ini, mereka betul-betul diuji, mereka melepasi ujian tersebut, dan selepas mereka dijemput oleh Allah, Allah akan bagi syurga dengan mereka pula, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum semua sekalian. Itulah dia kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Maka Nabi wa ra'aitan nasa, wahai Muhammad, tengok ni kemenangan ni. Allah bagi khabar gembira, ayat tasliyah, ayat memujuk Nabi jangan sedih sangat. Walaupun kamu tak ikut ajaran-ajaran mereka, walaupun kamu memutuskan hubungan dengan golongan orang kafir, tapi kamu akan lihat bila kamu ikut arahan aku, bila kamu sabar, kamu terus berjuang, walaupun kamu dengan Allah saja, tapi kamu akan wara'aita, kamu akan melihat wahai Muhammad. Wara'aita, kamu akan melihat wahai Muhammad. Apa dia? An-nasa, manusia-manusia, yadkhuluna, mereka akan masuk fi dini, dalam agama Allah. Mereka masuk secara beramai-ramai. Kamu akan melihat wahai Muhammad, kamu sempat bila Nabi datang ke haji terakhir dia, Nabi tengok 100,000 lebih. Seronoknya Nabi pasal umat dia telah ramai yang menerima Islam. Walaupun mereka permulaan penatnya 200 orang lebih selama 13 tahun. Tapi selepas mereka sabar, mereka tabah, mereka berjuang, Allah bagi kemenangan dengan 100,000 lebih. Dan kemenangan selepas ini, dalam zaman Khalifah Rashidin, Islam telah takluk 2/3 dunia dengan kejatuhan Rom dan Parsi. Itu lagi kemenangan yang paling besar lagi. Itulah kemenangan yang paling besar. Maka wahai Muhammad, kamu boleh melihat apa benda? Fi dinillahi, mereka masuk agama Allah afwaja. Afwaja ni secara berkelompok-kelompok. Makna semua keluarga masuk. Bila Nabi pergi ke tahun 8 Hijrah, pergi ke Mekah ketika tu, maka malam itu pak saudara dia Ibu Abbas datang. Abbas pergi cari golongan pemuka yang nakal zaman dulu itu, Abu Sufyan, pujuk Abu Sufyan semua sekali. Maka Nabi menggunakan kaedah berlembut dalam berdakwah untuk seluruh orang musyrik Mekah bertukar daripada musyrikin kepada muslimin. Maka ketika itu Nabi pergi ke Mekah, Nabi buat announcement, sesiapa yang duduk dalam masjid, sesiapa yang duduk dalam rumah rumah Abu Sufyan, sesiapa yang duduk dalam rumah dia ditutup pintu, maka aku bagi keamanan dengan dia semua sekali. Maka itulah lembutnya Nabi. Walau musuh halau dia, walau musuh apa tak buat Abu Sufyan dengan dia, walau musuh-musuh lain, pemuka-pemuka ini buat dengan dia, tapi dia tetap berlembut. Cuma 4 orang saja wanita. Kita cerita bagian lain lah. Kita cerita bagi lain yang 4 orang wanita itu yang dibunuh, kecuali Ikrimah yang selamat. Maka ketika itu, dan pada Nabi pun dengan gerombolan dia masuk Kaabah, membersihkan Kaabah daripada kesyirikan, membuang semua berhala, mengajukan berhala. Nabi pun berpegang kepada pintu Kaabah,
maka Nabi pun bagi speech, bagi apa kepada penduduk-penduduk Arab ketika itu. Wahai orang-orang Arab Quraisy, wahai orang-orang Quraisy dalam hadis dia, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan kepada kamu semua hari ini? Dia kata, wahai orang-orang Arab Quraisy, dulu, itulah. Sekarang ini cuba kamu bayangkan, apa yang kamu bayangkan aku akan buat kepada kamu sekarang ini. Pasal Nabi dah takluk kota tanpa berlaku pertumpahan darah kecuali sikit saja. Dan ketika ini pun Allah benarkan berperang walaupun tanah haram, tapi daripada matahari terbit sehingga asar Allah benarkan pertumpahan darah berlaku. Pasal ketika ini saja, keesokan hari Allah, Nabi bagi tahu balik, Allah telah tarik balik, cuma untuk tu saja Allah benarkan untuk pertumpahan darah. Pasal apa? Pasal dia khawatiri takut orang Arab ketika itu melawan, dia benarkan berperang ketika itu untuk mempertahankan akidah dan mempertahankan diri ketika itu. Maka apa kata penduduk Arab ketika itu? Mereka pun menjawab, kami mengharapkan yang baik-baik dari kamu. Kami mengharapkan yang baik-baik. Kamu sebagai, tengok dipuji ni, kamu sebagai seorang saudara yang mulia, dan kamu juga dari anak dari saudara yang mulia-mulia. Dia puji, maka Muhammad ini lahir orang mulia dan keluarga dia orang dahulu. Dia kutuk berbagai-bagai lah. Dia kutuk berbagai-bagai kutukan. Sekarang ini dia puji pasal apa? Allah telah membuka hati dia, kesan daripada lembutnya Nabi cakap pada dia orang, maka mereka timbul rasa kesedaran, lembutnya. Walaupun kita buat macam mana pun, dia tetap sabar. Hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi pun terus bersabda, aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf. Tengok, dia ikut nukil Al-Quran dan surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, ayat yang ke 92 rasanya. Surah Yusuf ayat 92. Apa kata Yusuf? Dia kata, surah Yusuf ayat 92, La tathriba alaikumul yaum. Tengok Yusuf ni bila dia dah jumpa semua keluarga dia, bila dia sama juga, walaupun keluarga dia bukan yang bunuh, tapi letak dia pergi jual, lelong dia. Lagi teruk Nabi Yusuf teruk sebagai seorang anak Nabi, adik-beradik dia dihina, dipukul dan dicuba buang dia, dilelong dia. Maka bila dia selamat semua sekali, dia menjadi orang yang kaya, orang yang besar, tapi dia lembut, dia boleh maafkan saudara. Tengok apa ibrah yang kita boleh ambil kat sini. Untuk menguji orang kaya, untuk menguji kesabaran, kebaikan, ialah ketika kita di puncak kuasa ataupun puncak kekayaan kuasa ke kekayaan. Ketika itu baru boleh ukur. Ketika orang miskin, orang susah ke? Susah nak nilai. Nak nilai kehebatan, kesabaran orang ialah bila seorang tu kaya. Nabi Yusuf, dia menjadi menteri keuangan, bahkan menjadi pemangku raja, dan adik-beradik dia dah kenalkan diri dia. Kalau kita ketika itu, mesti kita balon habisnya, masuk penjara ke berbagai-bagai, ambil menteri suruh pukul dengan rotan ke, pasal geram sangat dengan dia, jahat sangat perbuatan dia. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada cercaan, hari ini tak ada penghinaan. Kamu tak ada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dia juga nama Allah. Tengok, dia ceritakan wahwa, dan Allah lah sebenarnya orang yang ar-rahman, ar-rahim, arhamur rahimin, pengasihani dan kesian belah kepada hamba-hambanya. Tengok, Nabi pun dia baca ayat daripada Yusuf ini, daripada surah Yusuf kepada orang Arab ketika itu. Maka saudara, maka pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu semua. Maka semoga Allah mengampuni kamu. Maka di mana Allah Maha Penyayang, pergilah kalian semua. Kalian dah bebas ke semua sekali. Kamu nak pergi luar negeri ke, kamu nak lari mana-mana ke, kamu nak masuk Islam ke, kami terima ke semua sekali. Maka inilah hebatnya, lembutnya Nabi. Maka ibrah yang kita boleh ambil ke sini kepada kita semua, jangan berkasar, jangan sering mulut baca Quran, baca hadis, tapi dalam masa yang sama maki orang sana, maki orang sini, tuduh orang kafir, tuduh orang sesat. Tapi dalam masa yang sama membaca ayat-ayat Allah. Tengok mana ibrah kita selaku memperjuangkan Al-Quran Sunnah, tapi kita telah mengambil pengajaran lembutnya Nabi kita Rasulullah SAW.
orang buat jahat macam mana pun, dia tetap berlembut. Di puncak kuasa dia ketika itu, di puncak kuasa dia boleh bertakluk kota Mekah, maka ketika itu dia tak jatuhkan sebarang hukuman, bahkan dia bebaskan semua sekali, bagi kebenaran, bagi pengampunan kepada semua sekali orang yang dahulunya bantai dia, kutuk dia, halau dia, tetapi dia tetap bersikap lemah lembut. Ibrah kita tuan-tuan puan-puan sebagai asbab untuk orang, walaupun Allah yang boleh membolak-balikkan hati, Allah yang boleh membawa hati orang kembali kepada ni, tapi asbab lemah lembut Allah tetap gariskan, tunjukkan dengan Nabi cara mana untuk tabligh, cara mana untuk mengajak berdakwah, cara mana untuk mengajak semua orang yang tak kenal Allah untuk kenal Allah, untuk mengajar ayat-ayat Allah dengan berjuang dan sabar dalam perjuangan tersebut, barulah memenuhi syarat, barulah sebahagian besar manusia akan tertarik dengan cara Islam. Itu waraitana yadkhulun afwaja, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Jadi bila mereka masuk Islam, habis ayat itu inilah kemenangan sebenarnya. Allah sambung ayat dia. Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhan kamu. Dah Allah bagi kemenangan. Dulu pernah Allah bagi kemenangan, tapi tiba-tiba Allah suruh pula, wahai Muhammad, bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan memohon keampunan dengan dia. Tengok kalau kita tengok ayat ini, dahlah Allah bagi kemenangan, dah penat dah dulu. Allah bagi kemenangan, Allah bagi pertolongan, tapi Allah suruh pula berzikir, mengingati Allah dengan bertasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini satu kisah di mana kisah para sahabat. Masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia sering membawa ahli ilmu. Umar ini orang yang gemar ilmu. Sesiapa yang mahir ilmu, siapa yang ada ilmu banyak, dia kumpulkan untuk duduk bersama-sama dia, duduk dalam majlis dia, majlis untuk mengambil fatwa semua sekali. Umar masukkan golongan-golongan ini. Salah seorang yang dimasukkan ialah Ibnu Abbas, anak Abbas. Maknanya Abdullah Abbas tadi, dia umur dia tafsir mengatakan, ada mengatakan 9 tahun, ada mengatakan 10 tahun. Dia sering bawa budak ni ke majlis-majlis dengan berjumpa dengan para otai-otai lama lah. Jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Pernah diriwayat mengatakan Abdurrahman Auf ni ahli syurga, dia tegur, wahai Amirul Mukminin, apa pasal ni kamu bawa budak ni? Kan kita dah cukup. Maka dia tegur macam itu. Tapi dijawab, kamu semasa kamu akan bagi tahu. Maka satu hari dia ajak Abdullah ini ke dalam majlis yang dihadiri oleh sahabat-sahabat dia. Maka dia baca ayat ni. Nama baca ayat ni, idza jaa nasrullah, hingga akhir ayat. Maka disuruh sahabat-sahabat dia tafsir ayat ini. Maka sahabat-sahabat dia tafsir mengikut zahir ayat. Dulu kita susah, sekarang kita dah Allah bagi kemenangan, maka kita pun mengucapkan tasbih, bersyukur, mengucapkan kesyukuran Allah dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Dia katanya itu. Maka ditanya pula, wahai budak ni, wahai Abdullah, cuba kamu tafsir macam mana? Kena ingat kehebatan Abdullah ini, Ibnu Abbas ini, orang yang Nabi berdoa dengan dia ni. Doa yang kita baca semacam tu. Doa yang kita baca sebelum mengaji ke, Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil tu. Wadina ila surat. Udah ayat tu kan. Allahumma faqina tu, ini doa yang Nabi ajar Abdullah. Maka Nabi ajar Abdullah, maka Abdullah diberi ilmu oleh Allah, ilmu tafsir Al-Quran. Maka Umar bertanya Abdullah, wahai Abdullah, cuba kamu tafsir ayat ni. Maka Allah tafsirkan. Dia kata sebenarnya ayat ini, di samping ayat-ayat zahiriah ayat, dia kata pada pandangan dia, ikut ilmu yang dia ada, sebenarnya telah berlaku sempurna dalam agama Allah. Bagi kemenangan. Dah penat-penat, dah berjuang, dah sabar, mengalami berbagai-bagai seksaan. Maka sampai ke saat Allah beri kemenangan. Bila Allah beri kemenangan, seolah-olah penandaan hampir sempurna agama. Bila hampir sempurna agama, maka Nabi besar kita telah sampai ke penghujung dia, yakni Nabi akan
wafak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Abdullah dah. Maka di sini hebatnya Abdullah, dia boleh memikir ilmu Al-Quran dia, ilmu tafsir dia amat hebat sekali. Maka mengakuilah sahabat bahawasanya ilmu tafsir Abdullah Abbas adalah seorang yang hebat radhiyallahu anhu. Maka di sini ayat ni dan kata-kata Aisyah pun kata Nabi bila diterima ayat ini, maka setiap hari dia banyak beristighfar, dia banyak tasbih, dia banyak tahmid. Dan kita pun tuan-tuan bila umur 40 tahun dalam hadis Bukhari dah, kita banyak setiap doa kita doa untuk Allah ampun segala dosa kita. Kita selit masa sujud dan masa rukuk itu selitkan doa Allah ampun dosa kita. Doa dalam hadis Bukhari, tuan cek tengoklah. Hadis Bukhari mengatakan untuk kita berdoa dengan Allah supaya Allah ampun dosa kita. Maka di penghujung usia kita ini, maka kita kena banyak berdoa, kena banyak istighfar. Kenapa kena banyak beristighfar? Pasal kenapa fasabih bihamdikan ini dah. Doa kita macam zikir pagi pun ada kan. Subhanallah wa bihamdihi dah. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayat tu kan 100 kali pagi, 100 kali petang. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, petang astaghfirullah wa atubu ilaih pun 100 kali. Maka nak cerita di sini ada ayat-ayat tasbih mensucikan Allah. Allah Maha Sempurna, sikit pun tidak ada ilah-ilah lain yang boleh tolong kita. Maka Allah, kita puji dia saja. Pasal apa? Dia Maha Sempurna. Memandangkan sempurnanya Allah, memandang maha sucinya Allah, tidak ada pergantungan hati kita kepada selain daripada dia. Sebab tu kita puji, Alhamdulillah, Maha Suci Allah, dan kita puji dia. Alhamdulillah, segala puji dia. Pasal hanya dia saja Maha Sempurna. Apa dia? Dah sempurna dia. Kenapa kita nak minta tolong dengan yang lain lagi? Kenapa kita nak bergantung harap dengan selain daripada dia? Sedangkan dia saja tempat kita ibadah. Dia saja kita minta ajak dan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fad'ullah fa'budillah. Dia saja. Maha suci dia. Dah. Alhamdulillah, kita baca Alhamdulillah dah. Maka di sini Allah suruh kita pengakhiran usia kita dah. Takut-takut kita lupa, hati kita ada bergantung lain lagi kepada ilah-ilah yang nak mensucikan Allah dalam hati kita. Yang kedua, wastaghfirhu, dan untuk Allah ampunkan dosa kita, bertaubat dengan dia. Kenapa bertaubat dengan dia? Nabi kata Nabi dah 70 kali istighfar dengan dia kan. Kita petang 100 kali bertaubat dengan dia, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali petang dah. Pagi 100 kali, 200 kali untuk kita istighfar. Kita buat tak buat ini? Lepas solat kita astagfirullah. Ini amalan istighfar ini untuk apa? Untuk diri kita. Takut diri kita ni ada perasaan tadi. Ada perasaan mengatakan kita lah Allah selesaikan hajat kita. Ini akulah punya hebat ni. Kabel aku ini, ilmu aku ini. Kita merasakan kita yang punca dapat nikmat tadi. Ditimpa masalah pula. Kadang-kadang terlintas. Oh, nasib baik ada sekian-sekian. Kita berhujah nasib baik ada sekian-sekian. Kita sering mengucapkan nasib baik. Sedangkan Allah tenggelam. Itu kena mengucapkan astagfirullah. Lepas solat pun astagfirullah. Pasal apa? Dalam solat kita takut lalai-leka, kita mengucapkan astagfirullah. Memohon pada Allah untuk Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah naikkan darjat kita. Maka tuan-tuan, puan-puan yang muliakan, maka itulah, faktor itulah maka penghujung bila kita pun apa ibrah kita. Pengajian untuk kita, untuk umur yang tua lah, umur yang 40 ke atas ni dah. Umur yang 40 ke atas ini kena beramal dengan ayat. Muda pun kena buat juga. Orang tua ini keutamaan dia. Pasal apa? Dekat sangat dah tu dengan kematian dia. Dengan maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pasal ucaplah tasbih, tahmid, tahlil. Bukan tahlil yang 3 hari, 7 hari, 4 hari. Bukan. Tahlil ni la ilaha illallah. Kadang-kadang kita sebut tahlil ni, kena buat tahlil 3 hari, kena buat tahlil 7 hari, kena buat tahlil 40 hari, buat tahlil 100 hari, 1000 hari. Itu pemikiran kita. Tahlil sinilah la ilaha illallah. Tahlil tahmid, tasbih, tahmid dan tahlil dan istighfar tadi. Kenapa?
Allah kena perkenalkan diri dia. Innahu, sesungguhnya, innahu kana, Allah itulah kana tawwaba, maha bersungguh-sungguh nak menerima taubat kita. Cuma kita saja yang tak nak bertaubat dengan dia. Ini yang masalah. Ini yang masalah kita. Allah duk tunggu bila lah kita nak bertaubat dengan dia, bila lah kita nak berubah. Dah rasa amal dah cukup dah, jarang-jarang sekali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jarang-jarang kita beristighfar. Maka sepatutnya kita memperbanyakkan istighfar selagi tua kita, selagi banyak. Maknanya hari esok lebih baik daripada hari ini, hari ini lebih baik daripada hari semalam. Kena tanamkan konsep itu untuk kita beristighfar, bertahlil dan bertahmid untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dekat sangat dah Allah nak menjemput kita ini, dikhawatiri, takut-takut Allah bolak-balikkan hati kita, takut-takut Allah kembali kepada zaman lampau kita, insya-Allah. Semoga bila kita minta pertolongan Allah, Allah kekalkan kebaikan dia sehingga Allah panggil kita pergi menemuinya. Maka istighfar dalam ayat Al-Quran, banyak dalam ayat Al-Quran ciri-ciri orang takwa, ciri-ciri ahli syurga. Setiap malam orang itu sebelum sahur dia beristighfar dah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surah apa? Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Sebelum sahur, sebelum subuh tu sepatutnya kita beristighfar. Ciri-ciri bertakwa, nak jadi ahli syurga, kena banyak beristighfar. Kena banyak beristighfar supaya apa? Pasal Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lampau kita, insya-Allah. Jadi kesimpulan surah An-Nasru ialah surah mengenai tasliah untuk Nabi kita. Nabi kita sampai pada kita juga memujuk hati kita. Kenapa pujuk hati kita? Takut-takut kita cepat berputus asa, cepat-cepat kita give up. Ada hajat kita tak kesampaian, ada masalah kita tak kesampaian di dunia ini. Maka kita kena belajar daripada ayat ni. Kita kena pastikan memenuhi tuntutan syarat yang Allah telah tetapkan, yakni ujian-ujian tadi. Adakah ujian-ujian tadi telah sampaikan dengan kita? Dan sekiranya dalam ujian bentuk musibah kita tak terkabul masa atas dunia, insya-Allah pasti Allah akan selesaikan masalah kita di hari akhirat nanti. Kita kena ingat, masalah kita dunia ini masalah kecil saja, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan. Masalah yang paling besar ialah masalah di hari akhirat. Kalau di sana kita ditakdirkan dia tak dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Atas dunia ini penat, demam, sakit, miskin, masalah keluarga, ini hanya masalah sementara di dunia saja. Dunia masalah sementara, kita boleh minta tolong, kita boleh berlindung, kita boleh buat berbagai-bagai cara untuk mengatasi masalah atas dunia. Sebab tu masalah kecil. Tapi bila pergi ke hari akhirat, Allah cabut nyawa kita saja, berpindah alam dunia kepada alam barzah. Dah bermula dah alam akhirat. Ketika itu, menyesal macam mana, menangis macam mana pun, tidak akan ada orang yang boleh menyesalkan lagi masalah kita. Hanya atas dunia ini beramal dengan ayat-ayat yang semacam ini. Maka insya-Allah bila kita beramal dengan ayat-ayat pujukan macam ini, tengok, baca ayat-ayat dalil akli, dalil nakli dalam Al-Quran. Allah nukilkan kisah-kisah Nabi-Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah beriman. Dan dalam kisah Nabi-Nabi kita tengok kisah dia bagaimana sahabat-sahabat dia yang Allah janji balik syurga, Allah bagi syurga. Tengok bagaimana keimanan mereka. Jauh nak banding. Kalau Nabi pun tak boleh banding sahabat dia dengan kaum-kaum dahulu, apatah lagi kita nak banding dengan amalan-amalan sahabat, dengan keimanan sahabat. Jauh sangat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi, kesimpulan kat situ, ibrah yang kita boleh ambil, cek. Sebelum kita berputus asa, cek kita punya adakah ujian Allah dalam ayat Al-Baqarah ataupun ayat Al-Imran tadi. Allah uji kita sebelum kita diberi syurga dia. Adakah ujian-ujian kita telah melepasi ujian tersebut? Sama ada ujian bentuk musibah atau ujian bentuk nikmat. Ujian bentuk nikmat pula dalam ayat-ayat yang lain, diuji dari kekayaan, diuji dari segi pengaruh kuasa, diberi pangkat besar, diberi duit banyak, diberi keluarga besar, diberi kemewahan dunia. Adakah kita menggunakan nikmat tersebut pada Allah?
Ada kita menggunakan nikmat tersebut untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ada kita buat macam ini. Maka kalau kita tak buat, kita fail dalam ujian. Fail tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadat kepada Allah. Bagaimana cara nak beribadat? Ikut segala arahan Allah. Kenal Allah, ikut segala amalan-amalan Nabi. Baru kita memenuhi tuntutan dia. Maka insya-Allah semoga Allah beri taufik untuk kita beramal dengan ayat An-Nasru, ayat pertolongan Allah ini. Semoga kita boleh beramal dengan dia. Maka insya-Allah Allah ampun dosa kita dan kita pergi menemui Allah dengan dosa yang tak ada, dengan pahala yang banyak, dan insya-Allah Allah dengan rahmat dia Allah bagi syurga dengan kita. Allah nak masuk syurga dengan rahmat dia. Nak rahmat dia kena banyaklah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu saja. Kena banyak mengingati Allah, banyak berzikir, banyak berdoa dengan Allah. Dengan cara tu saja Allah bagi rahmat yang ni. Orang yang bertakwa, takut dengan Allah, jaga hukum Allah, takwa, itulah dengan Allah akan bagi rahmat. Rahmat dia untuk orang bertakwa tadi, takut dengan dia, jaga hukum dia, selalu mengingati Allah. Maka itulah kemenangan sebenar, yakni dunia pemenang, akhirat pemenang. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.